selama jiwa dikandung kental menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu matlamat terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan nahoda kemajuan. Jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap kekal, jangan lalai, tetap gentar, jangan lolai. Setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow. Selama jiwa dikandung kental menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL.
Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada adik-adik, ibu bapa dan para penonton. Selamat datang ke rancangan Meet Us Real Time, satu program talk show yang membincangkan trend terkini dalam industri IT dan juga program untuk Bachelor of Computer Engineering Technology, Computer System with Honours atau panggilan ringkasnya BCE yang ditawarkan oleh Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Information Technology atau dikenali sebagai UniKL MIIT. Topik kita pada hari ini adalah sistem komputer wira tersembunyi, di mana kita akan membincangkan demand pada masa kini dan juga pada masa depan dalam bidang kejuruteraan teknologi, khususnya dalam bidang sistem komputer dan juga peluang pekerjaan dalam bidang ini. Saya, TS Syed Aziz Syed Hussein, moderator rancangan pada malam ini. Saya merupakan seorang pensyarah di Universiti Kuala Lumpur MIIT dan sudah berkhidmat selama 13 tahun. Alhamdulillah. Sebelum menyertai UniKL MIT, saya pernah bekerja di bidang industri dalam bidang pembuatan hard disk untuk komputer selama 2 tahun. Bersama saya pada hari ini, kita disertai oleh 3 panel yang begitu istimewa, iaitu speaker kita, Sir Muhammad Salihin Muhammad Kasim, Senior Specialist Computer Engineering Technology Section UniKL MIT. Juga kita mempunyai panel industri dan juga kita punya alumni, Encik Zairi Hazli Muhammad Zainal, System Engineer Computer Business Solution Sdn Berhad Malaysia. Dan kita juga mempunyai panel student Nur Damia binti Adnan, pelajar BCE semester 3 September 2020 intake. Assalamualaikum semua dan apa khabar? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama UniKL MIIT dalam rancangan ini. Saya menjemput para panel untuk memperkenalkan diri dan menceritakan serba sedikit berkenaan pekerjaan, pengalaman kerja dan juga kelayakan akademik. Kita mulai dengan sahabat saya Encik Muhammad Salihin. Dipersilakan. Terima kasih Sir Syed. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Salihin. Saya sudah bersama dengan UniKL selama 6 tahun. 5 tahun. Dan sebelum itu saya telah berkhidmat dalam syarikat telekomunikasi, vendor telekomunikasi vendor, bukannya operator. Jadi saya berkhidmat selama 20 tahun dalam syarikat Alcatel-Lucent. Jadi Alcatel-Lucent ini adalah supplier kepada beberapa syarikat rangkaian komunikasi di Malaysia. Dan saya lebih kepada mobile communication, maksudnya telekom selular. Jadi saya specialize dalam GSM. Jadi kami memasang rangkaian untuk GSM pada tahun 1995. Jadi boleh katakan kita ni sebagai pioneer kepada GSM di Malaysia ni. Dan selepas itu saya bertugas selama 20 tahun dan bukan saja di Malaysia, saya juga ada memberikan khidmat di Asia Pasifik. Jadi antaranya negara-negara yang saya pernah ke sana untuk memberikan bantuan perkhidmatan adalah daripada pertama Asia Tenggara, iaitu Indonesia, Brunei, Thailand, Vietnam, Kemboja, dan juga ada sebahagian lagi di dekat India, di Bangladesh, di Maldives dan juga Sri Lanka. Dan juga saya ada pernah juga memberi khidmat di Asia Pasifik, kepulauan Asia Pasifik. Contohnya New Caledonia, di Tonga dan juga di French Polynesia. Kalau siapa-siapa tahu French Polynesia iaitu Tahiti. Tahiti itu adalah jajahan
Perancis di dipanggil French Polynesia. Okay, terima kasih Sir Salihin. Satu penerangan yang amat menarik. Dan sekarang saya persilakan bekas pelajar BCE yang saya hormati Encik Zairil. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada penonton-penonton sekalian. Terima kasih kepada Tuan Syed, itu juga lecturer saya waktu saya belajar di UniKL MIT dulu. Nama saya Zairil Hazli bin Muhammad Zana. Saya bekerja di Computer Business Solution sebagai System Engineer dari tahun 2015 sampai sekarang. Saya merupakan salah seorang daripada engineer yang IBM Certified Specialist untuk Power System sebagai Technical Sales, dan juga merupakan graduan UniKL MIT untuk kos BCE pada tahun 2015. Terima kasih. Okay, terima kasih. Sekarang saya mempersilakan pelajar untuk program BCE. Nur Damia, dipersilakan. Nur Damia, dipersilakan. Dipersilakan Nur Damia. Mungkin ada kesilapan teknikal, tak apa, kita akan teruskan. Mungkin Nur Damia akan menyertai kita sekejap lagi. Okey, para penonton, seperti yang anda sudah sedia maklum, dengan adanya perintah kawalan pergerakan kami bekerja dari rumah, tim teknikal kami memang berusaha untuk memastikan rancangan yang lancar pada malam ini. Tetapi jika ada sebarang gangguan teknikal, kami mohon maaf. Dan jika ada pula suara yang tiba-tiba bukan daripada ahli panel, harap dimaafkan. Terima kasih. Okey, kita pergi kepada Sir Salihin. Sir Salihin, mungkin ramai yang tak perasan sistem komputer memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Apakah pandangan Sir Salihin mengenai ini dan boleh tak kongsikan pengalaman kerja Sir Salihin dalam bidang ini? Baiklah, sebelum tu saya nak cerita sedikit apakah yang dimaksudkan dengan sistem komputer lah. Komputer ni sebenarnya satu sistem yang mengandungi sekurang-kurangnya satu microprocessor. Kalau kita tengok, kita ada electronics, tapi elektronik ni belum lagi sampai tahap komputer. Bila kita ada microprocessor ini adalah satu chips dalam komponen apa-apa alat yang boleh menjalankan berbagai fungsi, macam-macam fungsi. Boleh buat arithmetic calculation, boleh buat logical calculation dan logical operation, dan juga bila digabungkan dengan beberapa alat-alat di luar daripada sistem itu, maka kita boleh mendapat khidmat yang sangat baik yang boleh diberikan oleh sistem komputer. Baik, kita tak tahu kat mana. Kita bangun tidur, kita dengar bunyi, telefon kita set bunyi, telefon kita alarm bunyi, pukul 5.30 ke pukul 6 terpulanglah. Kemudian dia mungkin keluarkan satu lagu dan juga mungkin keluarkan satu azan sebagai program. Jadi sekarang ni telefon ini adalah satu komputer kerana dalamnya ada microprocessor. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mungkin bangun dan bersiap untuk pergi ke pejabat atau pergi ke sekolah atau pergi ke asrama. So kita akan mula-mula naik kereta. Contohnya yang bawa kereta, kita naik kereta, kita dalam kereta itu sendiri sekarang ni dah ada banyak sistem komputer. Dah ada chip microprocessor yang boleh mengawal enjin dan juga pelbagai modul yang ada dalam kereta itu. Itu juga adalah satu sistem komputer. Kemudian kita keluar, kita jalan, kita pergi ke tol. Ke tol kita gunakan kita punya touch and go untuk masuk ke dalam highway. Dan itu sendiri adalah satu sistem yang ada komputer dalamnya. Ada microprocessor dan adalah satu sistem berkomputer dalamnya. Jadi sebenarnya sistem komputer ni banyak. Tapi pernah kita jumpa orang yang buat benda-benda macam ni? Saya sendiri pun jarang jumpa orang yang buat benda-benda macam ni. Yang buat telefon ni. Saya pernah jumpa? Saya tak pernah jumpa. Yang ada program ada. Saya pernah jumpa. Biasa. Tapi yang buat telefon ni sendiri tak ada. Lepas tu kita pergi ke tol pun. Macam kita tol tu, siapa yang buat sistem tu? Kita tak pernah jumpa pun orang tu. Tapi mereka ini memudahkan kerja-kerja kita. Kita naik kereta api contohnya kan. Jadi kita gunakan kita punya touch and go juga untuk masuk. Itu adalah sistem yang menggunakan komputer. Jadi semua ni kita tak pernah nampak pun orangnya.
Tapi itulah dia orang-orang yang menyediakan peralatan untuk memberikan perkhidmatan kepada kita. Inilah dinamakan wira yang tidak didendang, yang kita tak tahu, tak pernah jumpa pun, tetapi mereka ni telah memberikan banyak khidmat kepada kita untuk kita menjalankan hidup kita dengan sempurna, dengan comfortable lah. Jadi sekarang ni kerja saya bekerja dalam bidang telekomunikasi. Jadi kalau kita tengok mula-mula macam tak banyak, tapi sebenarnya ada kaitan dengan sistem berkomputer. Contohnya first telefon ni saya kata tadi komputer. Telefon ini dia akan memancarkan isyarat dan akan masuk ke dalam rangkaian seluler. Jadi pertama yang menerima tu kita panggil BTS, Base Transceiver Station, dan itu adalah sistem yang ada banyak komputer dalam tu. Sekurang-kurang aja ada 10 komputer dalam tu untuk menerima signal dan berproses isyarat itu dan menukarkan kepada digital dan juga memilih manakah data-data yang perlu dihantar kepada ibu sawat. So dihantar kepada ibu sawat. Sampai ibu sawat pula, ibu sawat tu akan proses untuk dilencongkan ke arah mana supaya kita akan lencongkan ke arah pengguna yang lain. Itu juga adalah sistem yang banyak memakai microprocessor dan banyak komputer dalam tu. Tak terkira banyak. Jadi, kalau kita tengok satu ibu sawat tu mungkin ada, kita panggil rak, mungkin ada 10 rak. Dalam satu rak tu mungkin ada 30 board, kita panggil board. Dan setiap satu board tu ada sekurang-kurangnya satu komputer. Jadi bayangkanlah 30 kali 1 kali 10 dah ada 300 komputer dalam satu ibu sawat tu saja. Jadi inilah dia kegunaan komputer yang kita macam take for granted. Dia kata seperti melepaskan batuk di tangga. Kita ambil seolah-olah ianya diberikan kepada kita begitu saja. Sebenarnya ramai orang, bukan ramai, banyak kerja-kerja komputer engineer yang telah dilakukan untuk membangunkan sistem itu. Sungguh menarik penjelasan daripada Encik Salihin. Dan soalan seterusnya, Encik Salihin, apakah di antara prospek pekerjaan dalam bidang sistem komputer? Baik, sebenarnya prospek banyak macam saya ceritakan tadi, itu adalah sebahagian saja. Tadi saya tak habis lagi cerita tu, ada panjang lagi sebenarnya. Itu hanya untuk syarikat telekomunikasi, untuk rangkaian telekomunikasi. Dan saya cuma ambil dalam telekom seluler saja. Dia ada banyak yang maksudnya contoh kalau kita pakai internet sendiri, dia ada banyak rangkaian yang menggunakan alat-alat, dan setiap alat ini memanglah kalau ada memang ada orang-orang yang menggunakan operasi menjalankannya, tapi yang nak design benda tu, yang nak buat benda tu, itu adalah prospek daripada computer engineering technology. Saya pernah menjalankan testing, dia panggil testing untuk satu sistem yang 3G yang maksudnya ada new release di Perancis. Jadi di situ saya buat testing saja, tetapi testing tu adalah sistem yang dibangunkan oleh computer engineers. Mereka telah membuat setiap komponen tu dan juga setiap software perisian yang ada dalam setiap komponen syarikat telekomunikasi itu. Inilah dia salah satu prospek untuk design maksudnya dalam R&D, research and development, design system. Okey, itu untuk telekomunikasi. Saya bercakap daripada pengalaman saya, tetapi sekarang ini kalau kita tengok di Malaysia sendiri, dalam yang bukan dalam bidang telekomunikasi pun sudah banyak kita mula membangunkan sistem-sistem yang menggunakan komputer. Contohnya yang menggunakan microcontroller, yang menggunakan embedded system, apa yang dipanggil embedded system. Jadi banyak device ini digunakan untuk contohnya dalam kilang-kilang, dan untuk kawalan. Macam saya kata tadi, di tol-tol, kalau kereta api pun, rangkaian kereta api menggunakan sistem-sistem sebegini, sistem-sistem komputer yang mengawal. Jadi ini adalah kerja-kerja daripada computer engineering, computer engineering system yang akan terutamanya untuk develop sistem-sistem ini. Dan ingin saya ceritakan di sini, sebenarnya selama ini kita merasakan bahawa
kalau dibandingkan dengan negara-negara barat, negara-negara maju, kita ni ketinggalan dalam banyak teknologi. Tetapi bila kita lihat sebenarnya dalam pembangunan sistem yang menggunakan komputer ni, terutama sekali yang menggunakan embedded system, yang menggunakan microcontroller, sebenarnya kita boleh dikatakan at par dengan negara-negara yang sudah membangun ini. Kalau kita lihat mereka dah tak banyak membuat benda-benda baru dalam bahagian ini ya. Mereka cuma buat benda-benda yang besar, roket ke, kereta jalan sendiri ke, ataupun benda-benda yang seperti itu yang memerlukan pembangunan yang sangat besar. Tapi yang kecil-kecil ni sebenarnya kita adalah boleh dikatakan setaraf dengan mereka. Jadi sebenarnya di sini kita sepatutnya mengambil peluang ini untuk mencebur diri dalam bidang ini supaya kita boleh menaikkan taraf kita untuk menyaingi mereka. Jadi itu saya punya pandangan saya lah yang patut kita berikan tekanan dari sekarang. Oh, sungguh panjang lebar dan penuh berinformasi sekali penerangan daripada Sir Salihin. Okey, soalan seterusnya saya tujukan kepada Encik Zairil. Encik Zairil, boleh terangkan perihal pekerjaan Encik Zairil sebagai sistem engineer dan apakah skop kerja Encik Zairil dalam bidang sistem komputer? Persilakan. Terima kasih Syed. Untuk mengetahui semua, saya bekerja dekat CBS ni sebagai sistem engineer. Saya diletakkan di bawah tim teknikal di CBS untuk bahagian IBMI. So untuk pengetahuan semua, IBMI ini adalah salah satu sistem operasi di bawah proprietary IBM yang kalau dulu orang lama mungkin dikenal sebagai AS400. So IBMI ni sebagai nama baru. So saya untuk ni sebagai implementation, installation dan configuration untuk IBMI ni dan juga untuk IBM punya server iaitu IBM Power System. So yang paling latest IBM dah release the IBM Power 10 untuk server baru. So saya terlibat dalam installation server-server ni untuk configuration dan juga implementation kalau ada dia orang nak pakai server baru kan. So mungkin bagi customer-customer yang untuk yang sudah ada, saya mungkin terlibat dalam memberi khidmat bantuan sekiranya mereka mempunyai masalah bagi sistem-sistem yang CBS provide untuk mereka. Dan juga saya juga terlibat dalam aktiviti untuk disaster recovery ataupun pemulihan bencana untuk setiap customer, di mana saya akan standby on site untuk diorang, di mana kalau ada isu saya akan terus hands on untuk membantu mereka. Di situ juga saya juga berhubung dengan pelanggan untuk menaik taraf diorang punya server yang lama dan juga membuat planning untuk server-server yang ada untuk server yang baru. So saya juga pernah terlibat dekat CBS ni sebagai network punya engineer sebab saya pun diberi training untuk sebagai network punya engineer. So saya just implement untuk satu customer ni, kita provide tech refresh ataupun teknologi refresh, kita upgrade dia punya equipment lama kepada equipment baru dalam bahagian network. So itu saja untuk saya dalam bahagian saya punya experience. Sangat menarik penjelasan dari Encik Zairil. Dan soalan seterusnya Encik Zairil, apakah trend terkini dalam bidang sistem komputer? Trend terkini yang saya banyak lihat adalah diorang banyak untuk cloud computing dan juga online meeting ataupun online platform. So kalau kita tengok sekarang banyak dah implement untuk online punya shopping, online punya meeting dan juga cloud storage. So kat sini untuk cloud storage ni kita boleh cakap sebagai accessibility, kemudahan untuk kita akses pada data-data yang dalam cloud. So dekat sini kita banyak tengok cloud ni sebenarnya dah lama diorang plan, tapi disebabkan pandemik ni cloud kita sebagai catalyst untuk push forward untuk lebih cepat. So kali ini kita tengok banyak customer sudah mula pakai cloud computing. So ada satu lagi yang lebih kita akan nampak lebih detail bila sekarang banyak bekerja dari rumah atau work from home. Kat sini kita akan nampak sebagai platform online, iaitu meeting online di mana dulu kita pakai banyak online meeting ni
kadang-kadang saja. So sekarang bila dah COVID-19 dengan pandemik ni, kita terpaksa pakai dengan secara menyeluruh. So kat sini trend kita nampak sebagai online meeting platform ni sebagai yang paling banyak berubah lah. So saya nampak penekanan untuk kita pakai yang lama punya gaya punya meeting, maknanya kita pergi dekat customer bertempat atau customer datang dekat kita bertempat meeting, dan instead kita tukar kepada online meeting, kita buat satu meeting link ramai-ramai dan kita boleh meeting dekat situ. So dekat situ saya nampak kemudahan untuk meeting tu lebih fleksibel untuk sama-sama attend the meeting. Itu saya. Okey, terima kasih Encik Zairil, dan selamat kembali kepada Nur Damiah. Mungkin Nur Damiah boleh memperkenalkan diri. Dipersilakan Nur Damiah. Nama saya Nur Damiah binti Adnan. Saya sekarang belajar dalam kos Bachelor Computer Engineering SEM 3. Dulu time foundation, saya foundation dan dekat Unicode Alam IT dalam kos Foundation Computer Technology. Okey, terima kasih. Soalan saya untuk Nur Damiah, sebagai seorang pelajar wanita, apa yang membuatkan Nur Damiah tertarik untuk belajar dalam kos BCE di Unicode MIT? Okey. Macam kita tahu, perempuan ni ada yang berkemampuan untuk belajar membuat teknikal, ada juga certain yang tak boleh buat teknikal sangat. Lepas tu ianya juga bergantung dekat mentality masing-masing lah, macam potensi yang ada dalam diri masing-masing atas perempuan tersebut, dan kita tak boleh nilai daripada segi gender semata-mata. Macam kalau lelaki mesti kuat, kalau perempuan mesti lemah. Bukan semestinya macam tu. Lepas tu perempuan juga macam mampu buktikan yang diri dia ni bukanlah lemah. Sebagaimana kita tahu, perempuan ni lembut, sifat dia dari segi dia seorang yang lemah, tapi tidak semestinya. Fikiran orang selalunya macam tu kan. Lepas tu perempuan zaman sekarang pun ada je yang ceburi bidang teknikal macam ni dalam kos computer engineering, yang macam dia rasa macam dia nak capai lah untuk diri dia. Lepas tu selain daripada tu kan, kos engineering ni kebanyakannya lelaki. So kalau macam yang rasa macam nak cari jodoh tu, bolehlah cari jodoh juga. Lepas tu yang last sekali, Allah kan kurniakan otak ni sama rata. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, sama bijak sama pandai kalau kita usaha. Dan benda ni akan membezakan antara lelaki dan perempuan ataupun atas diri masing-masing dari segi usaha. Di mana macam kalau usaha orang tu luar biasa, hasil dia pun luar biasa. Kalau usaha dia macam biasa-biasa, biasa-biasalah hasil dia. So kalau benda ni, kalau perempuan tu boleh jadi perempuan tu lagi pandai dari segi engineering. Saya rasa mungkin para penonton berminat dengan cari jodoh seperti yang diusulkan oleh Nur Damiah itu. Okey, Nur Damiah. Saya dulu pernah mengajar Nur Damiah dan saya tahu Nur Damiah merupakan seorang yang lemah lembut orangnya. Okey, boleh tak ceritakan pengalaman belajar di Unicode MIT setakat ini? Persilakan. Okey, pengalaman belajar dekat Unicode pula, bagaimana kita tahu Unicode MIT ni adalah satu kampus merupakan pasal IT, jadi lebih menekankan ke arah IT. Dan kita macam Unicode MIT ni banyak bagi facility, sediakan facilities untuk student buat untuk mencipta sesuatu benda macam-macam. Lepas tu lecturer pun macam selalu bantu student untuk buat kerja-kerja dia, macam bagi tunjuk ajar. Lecturer pun selalu cakap kalau ada masa free, kalau rasa macam nak study lepas habis kelas pun boleh datang office dia.
Lepas tu kalau dekat kalau dekat UniKL ni pun ada, kalau time free ada launch, boleh rent kat situ. Lepas tu ada, kalau dekat library sekarang kan ada e-book, boleh memudahkan student untuk buat research. Macam tu lah. Terima kasih untuk penjelasan daripada Nur Damia. Okey, para penonton, kita telah mendengar dari panel kita sedikit sebanyak mengenai prospek pekerjaan dalam bidang sistem komputer. Sesalihin dan Encik Zairil juga telah menerangkan mengenai pekerjaan mereka dalam bidang sistem komputer. Dan juga kita telah mendengar pengalaman pelajar kesayangan kita, Nur Damia, berkenaan dengan belajar di UniKL MIT. Apa kata kita lihat satu video seorang pelajar kami dari program Bachelor of Computer Engineering Technology Computer System with Honours. Okay, kita akan melihat satu video. So hi guys, thank you for inviting me. I'm Nurhanani binti Junaidi and I'm the third year student in Bachelor of Computer Engineering and I'm from Kuala Pilah Negeri Sembilan. As a UniKL student, they offer a lot of opportunities for me to hone my skills such as like leadership skills and also like in even educational skills from clubs and programs the student has organized. One of the things that stood out for me the most is probably the Google Developers Club, which you don't see much in other campuses or any other university. It's one of the stepping stones that I think that for us as the IT students could go through beyond. I think that's one of the amazing thing that you can get in UniKL as a IT student. Okey, selamat kembali para penonton. Untuk makluman semua, program BCE ini adalah selama 4 tahun. 7 semester untuk pembelajaran di kampus dan 1 semester untuk latihan industri. Program ini mendapat pengiktirafan daripada MQA, Malaysian Qualification Agency, dan yang menariknya program ini juga mendapat pengiktirafan daripada Engineering Technology Accreditation Council, ETAC. ETAC merupakan salah satu badan daripada Board of Engineer Malaysia, BEM. Antara kemudahan yang ada di UniKL MIT untuk program ini adalah seperti lab komputer, lab Internet of Things, lab electrical dan elektronik dan lain-lain lagi. Program ini juga memiliki 2 jenis robot iaitu Jupyter Robot dan Turtlebot. UniKL MIT juga mempunyai smart board iaitu satu komputer yang besar di dalam bilik kuliah yang menjadikan sesi pembelajaran lagi menarik. Selain daripada aktiviti pembelajaran, BCE juga mempunyai CE Club untuk pelajar memahami ciri-ciri dan nilai-nilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin dan menguruskan kelab. Antara aktiviti yang pernah dijalankan seperti workshop, industrial visit, CSR dan lain-lain lagi. Setelah mendapat ijazah dari UniKL MIT, para pelajar juga akan mendapat professional certificate. Certificate ini adalah seperti Red Hat, Certified System Administrator, Rapid Miner, ini untuk professional data scientist dan juga Tableau Desktop Specialist, yang ini untuk profesional dalam bidang data visualization. Untuk financial aid ataupun bantuan kewangan, pelajar boleh memohon pinjaman MARA, PTPTN, Yayasan Negeri dan juga pinjaman bank. Kebanyakan student-student di UniKL mendapat pinjaman dari MARA.
Selain daripada itu, UniKL juga menawarkan Exchange Mobility Program yang mana pelajar boleh memohon untuk menyertai program pertukaran pelajar ini. Pelajar berpeluang untuk merasai pengalaman dan memahami budaya di negara selain daripada Malaysia. Untuk Sir Salihin, kita kembali kepada Sir Salihin. Boleh Sir Salihin ceritakan antara subjek yang diajar untuk program ini dan adakah ianya diperlukan dalam dunia industri? Dipersilakan Sir Salihin. Ya, terima kasih Sir Syed, dan saya mengajar especially microprocessor lah, microprocessor system ya. Dan juga final year project. Jadi microprocessor system ni memang diperlukan sebab seperti saya katakan tadi, kebanyakan bendanya memang ada, semua komputer ada microprocessor. Dan juga ini adalah penting untuk mereka yang nak membangunkan sistem yang sistem berkomputer ya. Juga untuk yang nak buat maintenance ya, troubleshooting ataupun kita panggil corrective maintenance, mereka juga mungkin perlu memahami apakah yang ada dalam sistem komputer iaitu microprocessor. Jadi untuk subjek seperti ini, kita yang penting pertama kita memang minat lah, itu dah tentu ya. Kalau tak minat sedikit sukar untuk kita melalui kursus-kursus ini. Yang kedua ialah kita sebenarnya perlu okey, mula-mula kita, bila orang dengar, student banyak dengar bila kata komputer ni, mereka takut ya, microprocessor ni mereka akan jadi rasa takut. Dan kadang-kadang mereka masukkan tak perlu untuk belajar subjek-subjek ini. Tapi sebenarnya saya bekerja dalam telecommunication industry. Sebelum ni saya belajar di Perancis ya, di Perancis dalam computer engineering jugalah. Dan juga saya banyak belajar pasal microprocessor dan sistem berkomputer. Dan ia sangat membantu kerja-kerja saya dalam lapangan telekomunikasi ini, kerana bila saya kerja di dalam lapangan telekomunikasi ini, kebanyakannya saya bekerja dengan alat-alat telekomunikasi ya. Dan alat-alat telekomunikasi ini semuanya, boleh kata semuanya, hampir kesemuanya adalah berasaskan komputer. Jadi kita perlu nak memahami bagaimana mereka komputer ni, dia sifat-sifat behavior of the computer, to troubleshoot them, untuk mengenal pasti masalah mereka, apakah ada masalah yang dialami oleh komputer ni, dan juga untuk troubleshoot, untuk membuat perbetulan. Jadi sistem komputer ni perlu sebenarnya, walaupun kita mungkin tidak akan buat sedalam itu, tapi kita masih memerlukan perlu untuk mengetahui asas microprocessor. Jadi cuma kita jangan bertangan takut, sebab sistem komputer ni sebenarnya dia ada lebih kepada logik, sebab 0 and 1, logik true and false. Cuma itu dikembangkan jadi binary dan dikembangkan jadi hexadecimal dan sebagainya. Tapi asasnya adalah binary, true and false. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu meluangkan masa untuk mendalami, untuk memahami apakah yang ada dalam subjek ini. Begitulah sebenarnya cara saya belajar dahulu. Saya memang meluangkan banyak masa. Saya beli buku sendiri untuk buat programming. Saya mulakan dengan programming lah. Beli buku sendiri untuk buat programming. Lepas tu barulah kita pergi kepada benda yang lebih mendalam seperti electronics dan juga kepada sistem berkomputer, sistem microprocessor ni. Jadi pertama jangan takut. Ya, jangan takut. Ya. Yang kedua, kita kenalah mesti meluangkan banyak masa untuk mendalami dalam subjek ini. Itu apa yang saya nampak. Supaya yang saya subjek yang saya ajar final year project pun sama. Ya. Ramai juga student yang awalnya takut, tetapi sebenarnya apa yang perlu dilakukan ialah dengan orang kata assiduous, kenalah kena tekun dan banyak meluangkan masa dalam bidang ini untuk kita membuat tugas-tugas kita dan memahami dan juga dapat mengeluarkan create something for the system. Okay? Jadi itu yang asasnya ya. First, jangan takut. Yang kedua, mestilah assiduous, tekun, luangkan banyak masa.
dan insyaAllah semuanya boleh dilakukan dengan mudah. Kita harus mengikuti semangat yang telah diberitahu oleh Sir Salihin tadi, membeli buku sendiri untuk belajar. Mungkin sekarang kita telah berubah daripada buku kepada e-book lah, saya ingat kan. Jadi itu yang saya lupa nak cakap sebenarnya, sebab dulu saya tak ada komputer, nak beli tu mahal. Jadi saya beli buku tu dan komputer ni cuma available to student untuk sendirilah, sebab dia siang-siang digunakan untuk kelas. Jadi waktu malam kita free lah, dia bilik komputer buka 24 jam. Jadi apa yang saya buat bila weekend, saya akan pergi ke sana waktu malam dalam pukul 10 malam dengan bawa buku tu, dan saya buat belajar programming sehingga pukul 3 pagi 4 pagi untuk belajar untuk dapat memahami dan dapat membuat program sendiri. Lepas tu kita baliklah nak sembahyang subuh dan sebagainya. Cuma yang kita sekarang ni, awak tak perlu kan untuk pergi tu. Awak ada depan dalam rumah awak sendiri, duduk atasnya depan meja awak buka, you can have everything from your home. So dari sini saya harap student jangan takut dan mengambil kelebihan yang ada pada awak di zaman ini untuk menambahkan lagi, meningkatkan lagi tahap you punya pemahaman you, pengetahuan you dan juga you punya skill. Please use what you have now, the facility that you have now in full. Sebab dulu kita tak ada dapat kemudahan seperti ini. Okey, terima kasih Sir Salihin. Okey, pada pandangan Sir Salihin, kenapa para pelajar digalakkan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang program of Computer Engineering Technology, Computer System with Honours ini? Boleh ceritakan sedikit Sir Salihin? Jadi sebenarnya kita tidak faham sebenarnya. Ramai orang kata dalam bidang komputer dah ramai orang. Sebenarnya tak ramai. Daripada komputer sistem ni tak ramai sebenarnya. Kita sebenarnya memerlukan lebih ramai lagi orang-orang yang ada skill dalam computer engineering teknologi. Kebanyakan yang ada sekarang ni mungkin untuk orang yang install komputer, install software atau setup komputer, ataupun mungkin kita akan jaga satu komputer sistem dan networking dalam satu syarikat contohnya. Itu memang dah ramai. Tapi dalam komputer engineering ini sebenarnya tak ramai lagi. Kita dan setengah syarikat tu memang ada masalah untuk mengembangkan department dia. Macam contoh dia nak buat department untuk R&D tak boleh sebab tak ramai orang yang ada kemahiran dalam computer engineering teknologi. Jadi sebenarnya itu kita akan lebih-lebih lagi. Sekarang kita akan membangun dan sekarang kita akan memerlukan lebih ramai lagi orang student profesional dalam computer engineering teknologi. Terima kasih Sir Salihin di atas penjelasan. Dan pada Encik Zairil, apa pandangan Encik Zairil, bagaimanakah sistem komputer memainkan peranan yang penting di dunia pada hari ini dan juga pada masa akan datang, terutama dengan adanya pandemik COVID-19 ini? Terima kasih Syed. Untuk pada pandangan saya, kita sekarang banyak mengamalkan bekerja dari rumah. So saya rasa dari sini bekerja dari rumah tu mungkin akan ada syarikat atau institusi akan terus amalkan, sebab dari sini dia dah dapat dia punya base dia, bagaimana dia nak plan dia punya perjalanan syarikat dia. So dekat sini dia boleh teruskan untuk jalankan work from home, dan dekat sini kita akan nampak sebenarnya daripada work from home ni kita akan dapat online meeting dan juga cloud ni adalah sistem engineer ataupun jurutera sistem yang ataupun kita boleh cakap kepada pakar-pakar dalam komputer sistem ni di sebalik tabir, sebab kita ada frontline kita yang bekerja keras untuk COVID-19 dan kita juga ada untuk di sebalik tabir kita ada sistem komputer engineer yang bekerja keras untuk memastikan online platform ni terus berjalan 24 jam. So dekat sini saya rasa komputer sistem ni memainkan peranan sangat penting selain daripada frontliner kita yang ada untuk sekarang ni. Dia biasa untuk memastikan kelancaran online meeting kita dan juga
accessibility data dalam cloud, dan juga ini memudahkan syarikat-syarikat untuk berfungsi dengan lebih lancar. So kat sini dengan adanya benda macam ni memudahkan syarikat lah. So untuk membahagikan kerja dan juga meneruskan dia punya orang cakap kebolehan untuk berurusan business as usual walaupun dalam situasi pandemik. So dari sini saya rasa sangat penting lah untuk komputer sistem ni dalam situasi pandemik. Penjelasan yang amat menarik. Dan soalan seterusnya untuk Encik Zairil, adakah demand untuk graduan dan expert dalam bidang sistem komputer ini? Terima kasih. Untuk seperti yang saya cakap tadi, kita ada frontliner dan juga kita ada yang di sebalik tabir punya kumpulan untuk bekerja. Dari sini kita tahu kita ada sistem engineer contoh dan juga sistem admin yang bekerja keras untuk standby 24 jam. Memastikan sistem tu terus berjalan tanpa ada masalah. So dekat sini kita akan nampak ada demand itu masih ada jika pada sistem engineer dan juga sistem admin untuk dalam komputer sistem ni. Sebab kita akan tengok banyak syarikat dah menggunakan online platform dan juga cloud untuk sebagai salah satu dia orang punya langkah penjinitan operasi. Dan juga kita tengok juga kerajaan juga telah melancarkan My Digital. Dekat sini kita akan nampak penyeluruhan untuk mengaplikasikan digital dan juga online platform ni. So dekat sini memerlukan orang di sebalik tabir yang memastikan dan juga menjaga sistem ni supaya sentiasa terus beroperasi secara lancar. So dekat sini bagi saya, untuk saya punya perspektif, demand tu masih ada dan banyak lagi untuk sistem admin, sistem engineer dan juga mungkin kita boleh cakap sistem arkitek untuk bahagian dalam sistem komputer ni. Okay, terima kasih kepada Encik Zairil. Dan sememangnya jawapan daripada Encik Zairil menunjukkan demand masih ada dalam bidang sistem komputer. Okay, untuk Nur Damia, ada yang berpendapat pengetahuan yang kita perolehi dari pengajian hanyalah teori dan berbeza dari keperluan pekerjaan yang lebih hands-on ataupun praktikal. Bagaimana UniKM MIT membantu Nur Damia dari segi kedua-dua, iaitu teori dan kemahiran teknikal ataupun hands-on ini? Pada pendapat saya lah, UniKL telah memberikan pilihan kepada student. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan TVET. TVET yang memberi kelebihan dari segi silibus dan silibus yang relevan dengan industrial yang sekarang ni lah. Dan selain daripada itu, TVET juga boleh buat dengan menggunakan hands-on exercise macam Cisco configuration. Kita tahu yang UniKL ni ada kadang-kadang alatan macam kurang lengkap dan selain daripada hands-on, kita ada juga UniKL bagi satu apps, tunjuk ajar ada satu apps dengan menggunakan packet tracer. Lepas tu lagi satu UniKL juga ajar pasal Linux system admin. Lepas tu lecturer pun ada yang share pengalaman dia macam Sir Salihin dalam industri kan, Sir? Ya. Okey. Apakah yang menarik atau bestnya belajar di program BC ini dari UniKM MIT? Ya, kita tahu memang betul pertemuan dan jodoh juga menarik dan memang ada di kalangan pelajar-pelajar UniKL juga berjumpa jodoh semasa belajar. Tapi selain daripada jodoh, apakah yang menariknya belajar dalam program BC ini? Ya, dipersilakan Nur Damia. Okey, apa yang best ni, saya ada pengalaman dari segi fizikal dan juga online. Dan dari segi fizikal pula, best dia kita boleh improve kita punya confidence. Sebab dekat UniKL ni lebih kepada presentation depan dekat kelas lah. Present dalam cakap English. So macam memanglah awal-awal dulu kita macam tak pandai English, tapi
bila dah cuba praktis lagi, present depan orang ramai, beranikan diri, kita akan jadi automatic self confident ni akan makin tinggi. Lepas tu selain daripada tu kita juga boleh belajar benda-benda baru yang best. Macam kalau saya boleh belajar macam mana cara nak gunakan sensor, macam mana nak buat CCNA configuration. Lepas tu saya juga belajar bahasa asing macam bahasa Mandarin. Lepas tu dapat jumpa kawan dari negara-negara lain, exchange student, program exchange student. Lepas tu pengetahuan kita pun akan lebih meluas pasal IT, dan IT macam kita akan lebih tahu pasal benda-benda yang dalam, yang luar daripada apa yang kita fikirlah. Macam pasal microcontroller, microprocessor, apa yang ada dalam tu, komponen-komponen dia, lebih detail lah macam tu. Okay, terima kasih Nurdamia. Para penonton, masa mencuburi kita pada hari ini dan kita telah sampai ke penghujung rancangan Meet Us Real Time hari ini. Sesalihin, ada sebarang kata-kata akhir atau nasihat kepada para pelajar yang meminati bidang sistem komputer? Persilakan Sesalihin. Saya rasa seperti yang saya katakan tadi lah. Yang pertama, memang perlu jangan takut. Kita jangan terlalu nampak macam benda tu terlampau rumit. Dia sebenarnya tidak rumit. Sebenarnya sistem ini memang memerlukan bila kita nak buat sesuatu dalam sistem komputer ini memerlukan ketekunan dan kerajinan. Maksudnya kita perlu meluangkan masa yang lama. Tetapi untuk belajarnya, asasnya itu mungkin kita boleh melakukan dengan sabar dan berterusan, dan tekun dan berterusan. InsyaAllah kita boleh dalam sistem computer engineering ini kita boleh menguasai bidang ini dengan baik. Cuma seperti saya kata tadi, perlu tekun, spend much time, and the best is also for you to try to create something out of it. Kalau kita belajar programming, kita kenalah buat programming tu untuk menghasilkan sesuatu, walaupun benda itu sebenarnya kita tidak perlukan. Contohnya kita sekarang ni kita boleh buat kalkulator, kita ada kalkulator nak campur tolak kan. Tapi kita buatlah program untuk campur dan tolak, kali dan bahagi. Hanyalah untuk memahirkan diri dalam sistem dalam programming, ataupun bila kita microprocessor, ada hardware, dalam embedded system, ataupun dalam kita microcontroller, kita boleh buat lampu torchlight, kita boleh beli je lampu suluh, tapi kita buatlah sistem menggunakan microcontroller tu hanyalah sebagai untuk memahirkan diri kita dalam programming, dalam membangunkan sesuatu menggunakan sistem microprocessor ataupun microcontroller ini. Jadi itulah sebenarnya asas bagi saya, asas dari computer engineering ini, minat tadi dan juga ketekunan dan meluangkan masa. Tambahan kita ada creativity, maksudnya ada inisiatif untuk buat benda tu sendiri. InsyaAllah dengan ada 4 benda ni, kita boleh menguasai bidang ni dengan baik. Okay, terima kasih. So nasihat Sesalihin, saya dapat membuat rumusan. Jangan takut, sabar, tekun, kena minat dan kena ada kreativiti. Itu nasihat daripada Sesalihin. Okey, Encik Zairil, ada kata-kata terakhir untuk menggalakkan para pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam program Ijazah Bachelor of Computer Engineering Technology, Computer System with Honours. Dipersilakan. Okey, untuk bagi ijazah Computer Engineering dalam Computer System ni, peluang pekerjaan tu ada, jangan risau. Dan macam Sesalihin cakap, jangan takut, sebab bila kita dah lagi banyak kita belajar, sebenarnya lagi banyak benda yang kita tak tahu. So dekat sini, apabila kita belajar pasal satu komputer sistem tu, kita akan tahu, oh macam ni dia berfungsi. Dari sini kita akan tahu macam mana kita nak take benefit from the komputer sistem tu sendiri. So dekat sini, bagi untuk komputer sistem ni sebenarnya dia adalah gabungan daripada computer science dengan electrical, elektronik ni. So dekat sini you ada multiple skill. So
dalam industri, bila you ada multiple skill, you are available, you are very macam orang cakap skillable, so orang akan cari you, so you jangan risau. So tak ada apa-apa yang perlu ditakutkan lah sebenarnya. Untuk sekalian pada itu, you ada peluang untuk sebagai exchange student macam yang saya nak apply waktu saya belajar dekat MIT dulu. Saya apply untuk tukaran pelajar ke Korea pada tahun 2015 sebagai di bawah program International Student Exchange Mobility Program. So dekat situ saya dapat merasai macam mana belajar dekat overseas, so selama 4 bulan. So walaupun 4 bulan tapi experience yang kita dapat tu memang tak ternilai. Kita akan dapat ramai kawan yang daripada international. So bagi saya it's good to apply for computer engineering and come to UniKL. Okay. So rumusan daripada Cik Zairil, peluang pekerjaan dalam bidang ini masih ada. Okay, seterusnya kepada Nur Damia, ada sebarang nasihat kepada para pelajar yang meminati bidang sistem komputer ini? Silakan. Sebelum saya akhiri itu, izinkan saya share satu video video time dekat UniKL dulu. Boleh dipersilakan. Kawin. Aisyah B itu je lah video dia. Lepas tu pesanan saya, study rajin-rajin, study smart, jangan study hard. Kalau macam study lama-lama tapi tak faham apa pun belajar, sia-sia juga. Lepas tu banyakkan bertanya dengan lecturer, manage time baik-baik, jangan leka time belajar sebab sekarang kan belajar online, macam-macam boleh distract kita. Makan ke, tidur ke, banyaklah. Lepas tu buat study group, ambil peluang ni untuk improvekan diri lagi dalam study. Selain daripada tu kita boleh juga ajar kawan-kawan, and itu pun boleh buat kita jadi lebih senang faham untuk belajar. Lepas tu kalau ada program-program tu, join je. Tapi jangan harapkan nak join tu semata-mata nak G-Hawks. Tapi masuk tu, ambil juga ilmu, ambil juga apa yang dia cuba sampaikan, belajar. Belajar ni dia tak kira masa, dia tak kira umur. Semua orang boleh belajar. Lepas tu time belajar ni kita jangan sombong. Kita kena share. Apa yang kita tahu kita share je dengan orang. Sebab bila kita sombong ni ilmu pun lama-lama Allah akan tarik balik. Lepas tu rendahkan diri time belajar, hormat lecturer, family, kawan-kawan. Tapi jangan terlalu fokus sangat sampai tak ada masa pun nak berhibur. Lepas tu yang penting jangan tinggal solat, minta doa dengan Allah, minta restu dengan mak ayah. Minta juga doa dengan lecturer. Okay, terima kasih Nur Damia. So study smart, itu antara nasihat Nur Damia, dan jangan tinggal solat ya. Minta doa dengan Allah. InsyaAllah kita akan berjaya.
Untuk pengetahuan para penonton, khususnya adik-adik yang meminati bidang sistem komputer, UniKL MIT menawarkan sarjana muda iaitu Bachelor of Computer Engineering Technology dalam kurungan Computer System with Honours. Pengambilan semester 2021 dibuka sekarang. Adik-adik boleh melayari www.miit.edu.my untuk memohon. Terima kasih sekali lagi kepada ahli panel kerana menyertai sesi ini. Dan tidak juga dilupakan kepada semua penonton yang menyertai sesi ini. Terima kasih banyak untuk masa anda. Kami berharap semoga maklumat ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Akhir kata, masa depan anda dalam bidang sistem komputer bermula di UniKL MIIT. Jom masuk UniKL MIT. Stay at home, stay safe. Thank you everyone and have a nice day. Assalamualaikum dan bye-bye. Selamat malam. Jack it up.